Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik, insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Hari ini akak akan sampaikan dua kisah seram yang dikongsikan oleh dua orang subscriber yang berbeza, di mana untuk subscriber yang pertama ni dia pernah kongsikan kisah seram dengan Cengkeh Channel tau. Namun untuk subscriber yang kedua ni inilah first time dia berkongsi cerita. Apapun akak ucapkan terima kasih kepada kedua-dua subscriber tersebut kerana sudi berkongsi kisah seram mereka. Kalau korang nak tahu apa yang dilalui oleh mereka ataupun apa yang dikongsikan oleh mereka, korang boleh stay dengan akak sampai habis. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kisah pertama pada kali ini dikongsikan oleh seorang subscriber yang dikenali sebagai Pidah. Tapi kan, untuk kisah yang pertama ni bukan dialami oleh Pidah tau. Sebaliknya, dialami oleh suami Pidah yang dikenali sebagai Fazli. Okey, tahun kejadian memang tak boleh nak ingat. Sebab masa tu suami Fazli. Sebab masa tu suami Pidah dia alami kejadian seram tu masa dia masih bujang. Jadi kisah dia macam ni tau. Fazli masa bujang dia suka sangat melepak bersama dengan kawan-kawan sekampung dia. Mereka akan melepak di sebuah rumah kosong yang terletak tidak jauh dari rumah Fazli. Rumah kosong tersebut merupakan rumah milik Tok kepada kawan dia, atau senang ceritanya rumah jiran sekampung dia lah. So, Tok kepada kawan dia ni dikenali sebagai Tok Wacan. Rumah Tok Wacan ni dah lama dah kosong, lebih kurang 6 ke 7 tahun gitulah. Tok Wacan dah meninggal dunia tau. Sebab itulah rumah tu kosong. Rumah Tok Wacan ni terletak di tepi jalan je tau. Dekat jalan tu pula ada tiang elektrik dan ada lampu jalan. Jadinya tak adalah gelap sangat untuk Fazli dan kawan-kawan dia ni melepak kat situ. So rumah Tok Wacan ni dia kukuh tau korang. Kayu yang digunakan jenis kayu lama, kayu yang elok je. Rumah tu memang cantik terletak. Di bahagian dapur rumah tu dia agak bersemak lah. Ditambah pula dengan pokok-pokok menjala dan daun-daun yang melilit liar. Seperti menampakkan sedikit keseraman pada rumah tu tau. Rumah kampung tu pula dia kan rumah kampung dulu-dulu yang kalau kita imaginekan masa tu lah, masa zaman dia tu, rumah tu memang tak ada bersimen langsung tau, melainkan kayu semata-mata. Di bahagian bawah rumah itulah tempat Fazli dan kawan-kawan dia selalu melepak. Mereka akan duduk berbaring di atas pangking kayu yang memang dah tersedia kat bawah rumah tu. Jadi suasananya memang agak seronok kalau kita imaginekan tau. Ramai tau yang bertandang untuk melepak dekat situ, termasuklah Fazli. Mereka ada kalanya akan melepak sehingga sampai ke subuh hari. Maklumlah, masing-masing kan bujang masa tu. Satu malam, masa Fazli ni tengah syok melepak bersama salah seorang kawan dia yang dikenali sebagai Rahim, masa tu mereka macam biasa
Dia main gitar, sambil mengalungkan lagu cinta jiwang gitu. Sambil-sambil tu mereka menggulungkan rokok daun. Sekali-sekala dihembus asap rokok daun ke udara. Puff, puff, macam tu. Tinggal mereka berdua je kat situ. Setelah rakan-rakan yang lain tu memang dah berangsur balik. Jam dah menunjukkan ke pukul 2 pagi. Tapi Fazli dan Rahim seperti ingin melepak dengan lebih lama lagi. Fazli pada ketika itu, dia rasa macam malas nak balik rumah. Kata dia kan, syok layan angin malam. Ditambah pula, mata dia langsung tak mengantuk. Tak rasa macam nak balik awal tau. Tengah-tengah syok Fazli melayan keindahan malam tu, tiba-tiba Rahim berkata, "Weh, aku nak balik Sat. Sat lagi aku mai. Manalah tahu kok mak aku ada buat cucuk kah? Boleh aku bawa mai sini?" Fazli pun apa lagi? Dia jawab lah, okey. Okey lah tu. Elok sangat. Bila dah dapat jawapan daripada Fazli macam tu, kawan dia pun balik. Bermulalah saat seram bagi Fazli. Punyalah lama dia menunggu Rahim datang semula ke rumah Tok Wacan tu. Hampir terlena tau mata Fazli. Dek kebosanan bersendirian dekat situ. Tunggu punya tunggu. Mata dia pun mulalah mengantuk yang amat sangat tau. Fazli pun terlena akhirnya kat situ. Semasa mata dia terlelap, dia terbau busuk. Bau seperti sampah. Bau tu seolah-olah betul-betul berada dekat dengan hidung dia. Memang busuk tak dapat nak dijelaskan. Dalam masa yang sama, Fazli merasakan seolah-olah ada kain yang sedang mengibas-mengibas di atas muka dia. Macam itulah yang paling menyeramkan korang. Fazli dapat rasa seperti ada rambut menyentuh kulit dia. Rambut yang mengurai-ngurai, bermain betul-betul dekat dengan dia. Kemudian Fazli pun buka mata dia. Alangkah terkejutnya dia bila terlihat sepasang mata putih yang tiada mata hitam berada di hadapan dia. Walaupun keadaan dia agak mamai-mamai masa tu, nak buka mata tak buka mata sama banyak kan. Dia cuba berfikir, apa benda lah yang duduk depan dia tu. Dia dalam masa yang sama menahan bau busuk yang semakin menusuk ke rongga hidungnya tau. Kemudian ditenungnya lama-lama pada benda tu. Barulah dia sedar bahawa yang dilihatnya sangat menakutkan. Aduh, kena kacau pula dah. Rungut hati Fazli. Fazli terkaku, tak terucap apa-apa. Lidahnya kelu terkunci. Dia dapat lihat dengan jelas muka benda tu, mata putih, wajah berulat-ulat berdarah tau. Mulut dia pecah-pecah. Fazli cuba perlahan mengesatkan badannya ke tepi untuk melarikan diri. Kedudukan Fazli ketika tu masih dalam keadaan baring. Dia usahakan juga untuk bangun walaupun lutut dia memang dah terketar-ketar. Bila dia dah berjaya bangun, baru dia perasan tahu kedudukan si hantu tu macam mana. Rupanya si hantu tu dalam keadaan seperti sedang rukuk. Sambil-sambil tu dia pusingkan kepala dia memerhatikan Fazli. Terlihat jelas sekali dengan bantuan cahaya lampu jalan, ditambah pula bulan terang malam tu korang. Jarak Fazli dengan hantu tu lebih kurang 5 langkah je. Macam tu lah. Tunggu apa lagi? Fazli membuka langkah 1,000, 2,000, entah berapa ribu. Dia pun apa lagi lari ke arah tiang elektrik yang terletak di jalan utama depan rumah Tok Wacan. Dia menyorok dekat belakang tiang tu tau. Tak tahu nak fikir apa-apa dah time tu. Nak mengucap apa ke, nak baca apa ke, semua dia memang dah tak ingat. Selepas tu, Fazli memberanikan diri dia untuk tengok semula ke arah hantu tu. Dia nak pastikan hantu tu ada lagi ke tak dekat situ. Memang ada lagi korang kat situ. Kali ni, hantu tu dah berdiri tegak pula dah, sambil memerhatikan Fazli ni. Terdiam je hantu tu kat situ dengan rambut panjang kembang, memakai pakaian baju kain putih lusuh. Dah lalang memang nampak jantung Fazli ni dia rasa duk-dak. Bagaikan nak tercabut tau. Tak tahu nak buat apa dah. Mujur tak terkencing. Aduh. Akhirnya hantu tu terbang seperti selai kain terbang melayang.
Fazli pada masa tu dia boleh je perhatikan je sampai hantu tu menghilang. Barulah dia pergi semula ke rumah Tok Wacan tau. Patutlah Fazli tak lari jauh. Rupanya motor dia ada kat rumah tu. Dia patah balik ke rumah tu untuk ambil motor dia. Kemudian dia terus balik ke rumah. Alhamdulillah, di masa dia balik tak ada gangguan apa-apa dah. Keesokan harinya, Fazli bertanyakan pada Rahim, "Hang mai tak kat aku?" Rahim jawablah, "Aku mai, tapi aku tengok motor hang tak ada. Aku balik lah. Sorry lah aku lambat pergi kat hang. Aku balik nak terberak sama." Macam tu. Fazli pun dia ceritakan lah apa yang berlaku pada Rahim. Rahim dibalas balik, "Aku pun biasa duk kena juga. Tapi hantu tu kalau kita duk ramai-ramai, dia tak datang kacau. Kalau duk seorang je, dia datang mai berteman." Macam tu lah. Sambil tergelak je Rahim boleh jawab macam tu dekat Fazli tau. Bengang juga kan Fazli kan. Selepas kejadian tu, mereka tetap teruskan juga melepak kat situ. Mereka tak serik pun. Bagi mereka, keadaan tu dah biasa. Mereka dah biasa dengan penampakan macam tu. Asalkan hantu tu tak kacau mereka, sudahlah. Tapi sekarang ni rumah Tok Wacan dah roboh tau. Dah jadi tanah lapang. Kawan-kawan Fazli pun dah buat haluan masing-masing. Semuanya dah jadi kenangan. Pidah ada pertanyakan pada Fazli, kenapa sembunyikan diri di balik tiang elektrik tu? Kan ke nampak juga badan separuh? Fazli pun jawab, dia pun tak tahu kenapa. Masa tu dia rasa selamat berdiri dekat tiang tu je. Jadi tak boleh nak fikir dah. Nak ke mana, nak buat apa. Lagi pula dia nak tuju ke motor dia tu pun memang tak sempat. Sebab hantu tu memang duduk kat situ. Jadi sekian untuk kisah yang pertama. Untuk pengalaman seram yang kedua dikongsikan oleh seorang subscriber yang dikenali sebagai Fauziah atau lebih mesra dengan panggilan G. G berasal dari Batu Pahat, Johor, tapi menetap di Johor Bahru sebab G pada masa tu dia ikut suami dia bekerja di Johor Bahru. Okey, kali ni G ingin kongsikan pengalaman seram yang dialami semasa dia melihat aksiden macam tu lah. Kisah ni terjadi pada tahun 2010, iaitu ketika G berusia dalam lingkungan 19 ke 20 tahun. Kisah ni terjadi di satu pekan yang terkenal yang terletak di Batu Pahat, iaitu Parit Sulong. Kejadian berlaku di sebuah jalan besar. Jalan tu dia menghala ke simpang Parit Sulong. Kisah dia macam ni. Satu petang, lebih kurang dalam pukul 5 petang, G dia meronda-ronda naik kereta baru dia tahu. Maklumlah, dia pada masa tu masih lesen P. Jadi dia sangat teruja nak bawa kereta. Dia pun bawa lah kereta sorang-sorang dari rumah dia menghala ke Parit Sulong. Masa tu dia nak mahirkan drive kereta tau. Masa dalam perjalanan tu, dekat hadapan kereta G ni dah ada sebuah kereta kancil berwarna grill yang jarak dia agak jauh jugalah daripada jarak G kan. Sebab G bukannya pemandu yang mahir, so dia ambil jarak yang sangat jauh. Jadi dalam duk ronda tu pada awalnya semuanya dalam keadaan okey. Masa nak dekat dengan simpang Parit Sulong tu, tiba-tiba sebuah lori ais masuk laluan bertentangan. Kemudian merempuh kereta kancil grey tersebut. Lori tu pun hilang kawalan. Lepas tu lori tu pun memang masuk ke dalam parit. Macam tu lah. Jadi G pula masa tu kebetulan ternampak kejadian tu, dan dialah antara yang paling awal yang ternampak kejadian tu. Jadi dia memang agak ketakutan tau. First time, dah lah dia masih lagi pemandu yang baru tau. Lepas tu first time pula dia tengok aksiden yang boleh dikatakan sangat teruk pada ketika tu tau. G dia rasa macam agak menggigil, namun rasa simpati Z, kesian Z terhadap mangsa kemalangan tu membuatkan Z dia memang parking kereta dia. Lepas tu dia turun dari kereta. Lepas tu dia cuba untuk membantu mangsa kemalangan. Sebab tahu perasaan G pada masa tu. Sebab bila dia turun daripada kereta dia, dia tengok atas jalan tu memang ada satu beg pakaian yang berisi telekong bertaburan je atas jalan. Ditambah pula masa tu dia ternampak tapuai makanan berselerak
atas jalan. Memang perasaan Ji tu rasa macam, ya Allah kesiannya, ya Allah selamatkanlah kepada mangsa kemalangan ni. Dia masih belum tahu siapa mangsa kemalangan. Tapi itulah kita bila nampak benda macam ni cakap, ya Allah selamatkanlah dia, ya Allah selamatkanlah dia kan. Jadi Ji yang dalam keadaan menggigil lah Kak cakap tadi, dengan bercampur dengan perasaan sedih, dia tak fikir lain. Dia nak cepat-cepat dapatkan bantuan. Dia cubalah tahan kereta yang lalu lalang kat situ, sehingga akhirnya seorang pakcik dan seorang abang berhenti dan bantu mangsa yang memang terperangkap dalam kereta kancil grey tu tau. Pakcik dan abang tu dia cuba keluarkan mangsa. Lepas tu barulah Ji nak perasan masa tu mangsa merupakan seorang perempuan Melayu berusia dalam lingkungan pertengahan 20-an. Macam tu lah, sedih kan bila tengok anak muda bawa telekung banyak-banyak tu, mesti meniaga kan. Bila mangsa berjaya ditarik keluar, mangsa diletakkan di tepi jalan atas rumput. Masa tu Ji cuba dapatkan bantuan 999, macam-macam cara lah Ji cuba tolong tau. Sementara nak tunggu bantuan tiba, Ji ditemankan betul-betul bersebelahan dengan mangsa kemalangan. Masa tu mangsa memang bertarung nyawa lah dekat atas rumput tu. Boleh dikatakan kecederaan yang dialami mangsa memang kritikal, memang sangat teruk. Ji boleh nampak darah yang mengalir di depan mata dia apa semua dan sebagainya. Tak dapat akak nak jelaskan kat sini. Jadi pada masa tu Ji dia rasa takut, dia rasa menggigil, dia menangis, dia tak tahu nak buat apa. Tapi kan segala perasaan yang bercampur baur tu, dia tetap gagahkan diri dia. Dia melutut di sebelah mangsa, kemudian dia dekat dengan telinga mangsa sambil mengajarkan mangsa menyebut La ilaha illallah berulang-ulang. Dia tetap mengajarkan kepada mangsa untuk menyebut La ilaha illallah, kerana dilihat mangsa pada masa tu masih lagi bernafas tau, masih lagi dada turun naik. Maksudnya masih boleh mendengar apa yang cuba dibantu tau. Keadaan pada masa tu menjadi sangat sesak dengan orang ramai selepas tu. Jadi tak lama kemudian polis, bomba, ambulans pun semua sampai untuk handle kejadian tu. Jadi Ji pun dia balik ke rumah macam tu lah kan. Dah selesai semua, dah tak ada urusan. Dia pun bawa diri balik ke rumah. Dalam perjalanan balik ke rumah, dia terfikir-fikir juga apalah yang akan berlaku kepada perempuan tadi, kepada pemandu lori. Sebab pemandu lori ada 2 orang tau. Dikatakan salah seorang pemandu lori tu memang dia patah kaki apa semua kan. Jadi Ji memang dia dah blur, so dia tak tahu dah apa yang berlaku selepas tu. Sehinggalah di malam tu dia dikabarkan oleh salah seorang daripada rakan dia bahawa mangsa perempuan yang dia bantu tadi dah pun meninggal dunia. Al-Fatihah untuk arwah. Jadi Ji dia terkejut dan dia tiba-tiba menangis tau. Menangis tanpa sedar. Dia rasa macam diharapkan agar perempuan tu memang selamat. Walaupun dia tengok keadaan agak kritikal, tapi dia tetap mendoakan, mengharapkan agar perempuan tu selamat. Tapi itulah, semuanya dah tertulis. Bermulalah kisahnya pada malam tu. Ji tak boleh nak tidur. Pejam mata je, dia teringat-ingatkan kepada arwah. Malam tu Ji cuba tertidur. Akhirnya dia dapat juga tidur, walaupun tak berapa nak lena tau. Tapi dalam tidur dia bermimpikan arwah datang berjumpa dengan dia. Arwah memakai pakaian yang sama seperti yang dia lihat semasa kemalangan tu tau. Tapi keadaan tempat dalam mimpi tu macam dalam ward hospital. Arwah cakap pada Ji, terima kasih ya awak kerana tolong saya tadi. Saya dah okey tau. Macam tu lah. Lepas tu Ji dia boleh balas, sama-sama. Saya harap awak sembuh. Kemudian Ji terjaga dan menangis. Dia menangis dan menangis. Itulah. Bila dia terbayangkan wajah arwah tu, dia menangis. Bila terbayangkan wajah arwah tu, dia menangis. Sejak dari malam tu lah Ji dah susah nak tidur. Berminggu-minggu Ji tak boleh nak tidur. Kerana bila Ji tengok mana-mana pun, dia akan terpandang terlihat wajah arwah dalam keadaan yang macam mana dia tengok sebelum ni. Sehinggalah keadaan dia membawa kepada diri dia sendiri menjadi tak sihat tau.
Dia terlantar seolah-olah seperti mayat. Berat badan dia memang turun. Dia makan pun tak nak, tak lalu dah nak makan. Mandi pun dia memang dah tak nak. Solat pun dia memang dah malas apa semua. Dia macam terikut-ikutkan kepada emosi dia, perasaan dia, ataupun sememangnya memang Ji dah nampak seolah-olah macam ada gangguan tau. Sebenarnya korang, gangguan tu bukan daripada arwah tau, tapi itulah bisikan iblis. Iblis cuba untuk menyesatkan Ji pada masa tersebut. Ji sangat tak bermaya tau. Badan dia seram sejuk, lemah sangat, sehingga kan kakak dia terpaksa ambil cuti yang lama untuk menjaga dia. Tiap kali dia nak tidur, dia akan ternampak kelibat dan wajah arwah. Walaupun waktu tu siang hari, bukan malam kan, siang terang benderang, tapi pandangan mata dia tetap boleh nampakkan pada kelibat, pada wajah arwah tau. Kemudian keluarga Ji bawa Ji pergi berubat di pusat rawatan Islam di Batu Pahat. Tapi baik dia 2-3 hari je. Lepas tu datang balik dia punya macam perasaan tu, nampak itu nampak ini macam tu. Kemudian dia dibawa lagi berubat di pusat rawatan Islam yang terletak di Batu Pahat juga. Tapi keadaan yang sama juga berlaku apabila Ji ni sekejap dia okey, sekejap dia tak okey. Bila dia okey, dia makan, dia mandi. Bila dia tak okey, dia akan duduk dalam selimut terketar-ketar macam tu. Boleh ke kita bertahan dalam keadaan macam tu? Jadi Ji perlu mendekatkan diri dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena yakin pada Allah bahawa Allah lah yang maha kuat, yang akan beri kekuatan pada dia tau. Akhirnya mak kepada kawan baik Ji ni, dia bawa Ji pergi berubat di Sungai Udang, Melaka, dengan seorang ustaz Darul Syifa. Macam itulah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah Ji telah sembuh selepas melalui beberapa proses untuk menghilangkan dia punya tekanan tu, untuk memberi semangat pada dia. Banyaklah perkara yang dia terima nasihat daripada ustaz tu dan sebagainya macam tu yang bersesuaian dengan situasi Ji. Jadi itulah kenangan dan juga pengalaman Ji semasa dia melihat satu kemalangan di depan mata dia. Dia memang tak dapat nak lupakan. Dan untuk pengetahuan korang, akak sendiri pernah lalui pengalaman yang seperti ini, tapi mangsa kemalangan tidak meninggal dunia. Masa tu mangsa kemalangan cuma koma, tak sedarkan diri. Tapi apa yang akak lihat depan mata akak pada masa tu, seorang kanak-kanak berusia 6 tahun diseret oleh sebuah motosikal. Jarak dia lebih kurang dalam 5 langkah kita. So akak nampak jeritan kanak-kanak tu. Dalam masa yang sama akak nampak badan dia macam menggelupur. Kita tak boleh nak lupakan perkara macam tu tau. Memang akak akui, akak juga melalui saat terbawa-bawa dengan apa yang kita lihat sebagai badi. Jadi itu adalah mainan syaitan pada akak, sebab syaitan dia ingin menyesatkan kita dalam apa jua keadaan. Jadi pada masa tu juga memang mak akak perlu bawa akak pergi berubat untuk pulihkan semangat akak. Dan yang paling penting pada masa tu, ustaz memang pesan solat jangan tinggal, mulut kena sentiasa berzikir, sentiasa istighfar, supaya kita ni tak terikut dengan bisikan-bisikan syaitan macam tu. Alhamdulillah akak tak ambil masa yang lama untuk sembuh, lebih kurang 2 minggu lebih. Tapi kesan impak dia tu memang sangat-sangat menunjukkan kesan lah, sebab berat badan akak memang merosot masa tu. Selera makan memang tak ada. Akak memang lalai dengan anak-anak. Itulah yang diinginkan, kita ni jadi lalai, jadi alpa dan sebagainya. Tapi alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah. Walaupun kita tak mengenali arwah dan kita tak tahu status arwah, tapi kita boleh ambil kesempatan ni untuk sedekahkan Al-Fatihah kepada semua saudara-saudara Islam kita, terutamanya ahli keluarga kita. InsyaAllah semoga Al-Fatihah kita diterima. Dan akhir kalam daripada akak pada kali ni, apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Teguhkan iman kita
tingkatkan takwa kita. InsyaAllah syurgalah untuk kita. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Okey korang, semuanya dah habis, cerita dah habis. Terima kasih sudi dengar sampai akhir. Dan terima kasih kepada subscriber kerana sudi share cerita. Kepada yang nak share cerita-cerita korang pada akak, korang boleh DM Cengkeh Channel. Bye korang. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.